Baik, untuk itu kami bawakan pada anda pada hari ini Yang Mulia Wangku Ahmad Munib Aiman bin Pingan Haji Hashimuddin, pemenang pingat gangsa untuk hari ini. Ya, Assalamualaikum. Ya, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi terlebih dahulu kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan juga syabas ya kepada Wangku Aiman kerana telah pun atas pencapaian cemerlang dalam mengharumkan nama negara apabila berjaya meraih pingat gangsa pada sukan SEA ke-33 yang telah pun berlangsung baru-baru ini. Jadi bagaimana perasaannya ni Wangku Aiman apabila dinubatkan dapat menerima pingat gangsa tersebut dalam sukan karate? Rasanya macam terkejut lah juga. Macam awak benar kan, dah percaya. Tapi bersyukurlah je kan, tapi mau lagi lah. Rasa semangat kan berlatih untuk dapat pingat lebih tinggi lagi nanti. Baik, kita ingin mengetahui juga sebelum kita meneruskan lagi soalan kita ni, kita ingin mengetahui siapa sebenarnya Wangku Ahmad Munib Aiman ini, ya. Berapa lama sudah berkecimpung dalam seni bela diri karate ini? Okey, jadi mula masuk karate masa umur 6 tahun. 6 tahun. Tapi latihan bersama jurulatih kebangsaan dari 11 tahun, umur 11. Jadi mulai dari sana latihan bersama nasional ataupun sama kebangsaan. Bermula pada umur 11 tahun. 11 tahun. Tapi bagaimana boleh meminati ataupun berada dalam seni bela karate ini? Masa kecil dulu umur 6 kan lihat Karate Kid. Iya. Lepas tu ceritakan arah ibu bapa, our parents. Jadi mereka macam kan masukkan, dapat rekomendasi dari guru sekolah untuk masukkan karate. Lepas tu dari sana diantar latihan terus. Jadi dari sana, adakah keluarga juga mempunyai latar belakang seni bela ini? Ya. Adik-beradik semua karate. Sama ibu bapa dulu silat. Jadi bagaimana kalau sekiranya macam ibu bapa mempunyai latar belakang berkecimpung dalam bidang seni silat ini. Jadi kalau daripada Wangku Aiman, bagaimana boleh menjurus kepada karate ni? Mungkin dapat bercerita kepada kita. Mengapa macam mana boleh lebih memilih menarik karate itu? Awalnya macam sudah masuk kan, minatlah saja. Kira sudah masuk siok juga karate ni, buat dia saja sama dengan sokongan ibu bapa. Diorang masa ngalih, diorang masih buat saja, push saja. Masa nak mau, diorang paksa datang, masa dah minta. Sayang jual alang-alang, sudah berjalan atau sudah berjalan. Irit saja. Jadi Wangku Aiman mungkin dapat berkongsi juga di semasa sukan SEA yang ke-33 yang baru-baru ini diadakan. Jadi masa tu bersama dengan rakan-rakan dan juga diiringi dengan siapa tu yang sama-sama membawa ke sana? Sama jurulatih, sama itulah dengan latihan, kawan-kawan seperjuangan yang itulah biasa-biasa selalu berlatih sama-sama. Baik, bila menyentuh tentang pertandingan ini ataupun sukan SEA Tenggara ini, berapa lama membuat persiapan untuk bertanding? Persiapan bertanding tu boleh dikatakan 2 tahun lah. Dalam 2 tahun tu ada pertandingan-pertandingan di dalam, pertandingan jemputan di Brunei sama luar negara macam Malaysia, Thailand. Lepas tu ada juga yang berkontingen macam Sukma dalam 2 tahun itu. Jadi sepanjang 2 tahun itu ada latihan berlawan sampai SEA Games. Jadi pentingkah pengalaman adanya latihan-latihan ataupun pertandingan-pertandingan tersebut? Pertandingan itu penting, sangat penting untuk kira exposure supaya terbiasa berlawan sama lebih tajam, fokus lebih tajam sama lebih bersedia walau untuk pertandingan yang akan besar nanti. Baik, Mahira dan juga Auda, kalau dilihat juga adanya pertandingan ini bukanlah hanya untuk sebagai persembahan ya. Kalau kita ni memang bertanding, berkelahi lah hanya orang paling mudah kalau orang ketania. Jadi macam mana Wangku Ahmad Munib sendiri menahan diri
untuk dalam pertandingan tersebut? Okey, ini kalau karate namanya kumite lah untuk berlawan tu. Jadi kadang kena tumbuk, luan kuat, marah lah kan, di dalam rasa marah. Jadi untuk mengawal emosi itu datangnya dari experience. Banyak berlawan, belajar untuk kawal emosi supaya otak tu dapat berjalan masih dengan lancar. Betul. Untuk tips diri sendiri, selalunya lihat muka coach masa berlawan. Supaya tahu apa yang dibuat. Kalau yang marah ke tu ataupun dia cakap relax semua tu. Itu masa bertanding tu. Masa bertanding. Dorongan lah ya. Jadi dilihat jurulatih baru tani tahu macam apa langkah seterusnya lah tu. Jadi kita di Pangkal ada satu video yang ingin kita paparkan. Mungkin kita dapat saksikan bersama video tersebut. Baik, mungkin dapat dijelaskan oleh Wangku sendiri semasa pertandingan bila ni? Ini masa SEA Games first round lawan negara Laos. Pertama ya? Laos ya? Berlawan sama negara Laos. Dan Wangku sendiri yang mengenakan glove berwarna? Biru. Warna biru. Baik, kita saksikan bersama pertandingan di antara negara Brunei Darussalam dan juga Laos. Baik, mungkin dapat dikongsikan sedikit bagaimana ketika itu perasaan ketika berhadapan dengan daripada saingan itu, semuanya itu rasanya. Sebelum berlawan tu macam fokus, jangan fikirkan lawan, fikirkan strategi sendiri. Lepas tu masa masuk kira jangan banyak fikir. Kalau sudah terjadi biarkan saja. Masa berlawan sekiranya tadi ia tandang, balas balik, lepas tu ia tiba-tiba tandang, attack saja. Lepas tu baru tak ada sambungan. Semua tu automatik. Diasah masa latihan, keluarnya masa berlawan. Baik, kalau dilihat juga ini satu perlawanan yang agak boleh dikatakan beratlah sedikitlah ya. Jadi bagaimana seseorang itu untuk mengawal tumbukannya ataupun tendangannya tu, Aiman? Mungkin ada sedikit tipsnya. Jadi karate tidak boleh full contact, jadi mesti kontrol lah kan. Itu sudah dididik, diajar sama mesti benar-benar dibuat masa latihan. Pasal kalau karate yang sukan kumite ni full contact kena bagi foul. Kalau terkena kuat kena bagi foul. Jadi untuk dia tu dari kecil sudah kena ajar lah macam mana kan attack-nya supaya tidak sakit, macam mana kan pull back, semua tu. Pengiraan markah tersebut bagaimana? Poin satu. Untuk tumbukan muka atau badan 1 poin. Kalau tendangan ke perut atau belakang 2 poin. Kalau ke kepala 3. Tapi kalau jatuhan banting mesti ada sambungan. Kalau tidak ada sambungan, tidak dikira. Lepas tu bantingan tu 3 poin. Jadi itulah ya, bayangkan saja memerlukan 2 tahun latihan ya untuk menyertai pertandingan sukan SEA yang ke-33 yang diadakan baru-baruan ya. Jadi alhamdulillah satu semangat yang kita ni membanggakan kita ni ya. Latihan selama 2 tahun itu memakan masa yang agak panjang dan juga memang banyak pengalaman yang telah dikumpul sendiri ya. Betul. Jadi mesti ada cabaran-cabaran dalam melaksanakan latihan tersebut dan mungkin dapat berkongsilah pengalaman semasa latihan, cabarannya dan mungkin semasa mengikuti pertandingan tersebut. Mungkin dapat berkongsi dengan kita dan penonton kita ni. Cabarannya selalunya tu macam ngalih ataupun kurang confident. Tapi itu mesti itulah diatasi lah. Diatasi. Kalau kurang confident tu sebenarnya apa akan dibuat? Kadang berdoa ke tu atau diulang balik apa yang buat indah confident itu. Difikirkan, lepas tu dibuat masa latihan. Lepas tu buat benar-benar sampai confident benda tu. Ya, baik, kita ingin mengongsikan juga satu apa ni rasanya
mengejutkan dah juga ya. Semasa Awang Kok Aiman datang sendiri tadi kami sangkakan Aiman ni muda orangnya. Tapi ternyata sedang menanti ataupun menantikan keputusan untuk masuk ke institusi pengajian tinggi Brunei. Jadi sepanjang umur tersebut ya memang mempunyai pengalaman yang cukup banyak. Betul. Jadi mungkin ada lagi rahsia yang boleh dikongsikan. Antaranya macam mana untuk mengetahui lawan tersebut, adakah perlu dibuat kajian ataupun perlu dikenali terlebih dahulu pihak lawan berkenaan? Selalunya kalau ada video lawan boleh dilihat, macam boleh tahu strategi dan cara mainan lawan. Tapi kalau nada mesti pertama fokus diri sendiri dulu, fokus strategi apa akan dibuat. Lepas tu masa pertandingan nanti boleh kira lepaskan saja strategi itu, tapi kalau tidak menjadi boleh diulang kaji sih. Diolahkan. Kadang boleh lihat juga dari cara ya warm up, cara ya latihan di sana macam mana ia punya senjatanya, apa senjatanya. So dari segi latihan ataupun pemanasan badannya pun dapat dilihat ya. Boleh dilihat. Bagaimana caranya. Setakat ini mungkin dapat dikongsikan juga cabaran terbesar bagi Awangku sendiri semasa berada dalam seni bela diri karate ini. Cabaran terbesar. Ya. Bagi saya cabaran terbesar itu untuk konsistensi. Konsistensi itu datangnya mesti dengan latihan yang terus-menerus. Jadi konsistensi dalam kalau dapat achievement macam pingat dalam satu pertandingan, boleh indah disambung pingat satu untuk seterusnya. Jadi dari sana lepas menang pingat mesti reset balik. Mesti hilangkan semua, jadi brand new, berlawan lagi, latihan lagi. Ya, dan kita difahamkan juga ini merupakan acara berprestij yang Awang Kok Aiman terlibat. Yang kedua tu yang sebelum ini di sukan, mengikuti sukan. Sebelum ini mengikuti kontingen juga, kontingen Brunei, sukan Sukma. Sukma di Sarawak. Jadi selain daripada mengikuti pertandingan-pertandingan luar negara, kita difahamkan juga Awang Kok Aiman memang aktif dalam mengikuti pertandingan dalam negara juga. Jadi mungkin dapat berkongsi sedikit antara pencapaian yang telah pun diperolehi melalui pertandingan-pertandingan yang telah pun dilaksanakan sebelum-sebelum ini. Pencapaiannya selalunya di Brunei ada pertandingan yang dibuat oleh klub-klub masing-masing sama yang dibuat oleh Jabatan Belia dan Sukan. Selalunya mengikuti pertandingan itu pernah dapat pingat emas lah. Mesti konsisten pingat di dalam negara. Baru kita boleh dapat mengikuti sebagai kontingen sukan yang acara berprestij. Cabaran yang menarik juga. Bagaimana pula dengan rutin latihan Awangku sendiri? Adakah perlu setiap hari berlari ataupun mungkin macam mana ajaran daripada Coach Aiman sendiri? Okey, jadi masa persiapan untuk SEA Games selalunya ada latihan pagi. Masa waktu sekolah dulu, masa ni latihan subuh. Wah, ada juga. Ada juga latihan subuh. Lepas tu patang balik sekolah latihan. Lepas tu mesti ada latihan sendiri juga. Kira kalau waktu rehat boleh jogging. Jadi memang cukup ekstrim lah ya latihan-latihan tersebut ya untuk mendapatkan, dan ini juga dapat membolehkan Awang Kok Ahmad Munib sendiri memperolehi pingat gangsa berkenaan dengan usaha berkenaan. Jadi ada imbalannya di sana ya. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita boleh tahu juga apa yang dapat dipelajari apabila dapat berlawan ni sama atlet-atlet daripada luar negara, macam mana perasaannya tu? Okey. Benda yang dapat dipelajari ialah taktik strategi mereka. Jadi diorang punya taktik strategi boleh diambil dan disimpan, sama boleh dipakai untuk kira experience. Betul. Pasal nanti kalau berjumpa lagi boleh tahu lagi mana diorang digunakan lagi, tahu sudah skill-skill itu Tapi kalau untuk target akan datang, mungkin ada sebarang perancangan ataupun matlamat
yang ingin dicapai? Kalau daripada Awangku Aiman sendiri, apa antaranya tu? Pertandingannya tu target-target seterusnya sudah ada disediakan pulang oleh persatuan sama Jabatan Badminton Sukan. Tapi kalau personal, target mau atulah pingat untuk Asian Games lah. Bila tu? Bila yang akan datang? Tahu. Baik, itulah yang cukup menarik juga dengan pengungsian narasumber kita pada hari ini. Memberikan semangat juga kepada beliau-beliau kita ni, khususnya atlet negara kita ni, bakal-bakal atlet kita ni. Semoga mereka akan terus juga berusaha, tidak benda sedemikian tidak memerlukan masa yang pendek, tapi kadang-kadang ia perlukan masa yang panjang untuk kita ni terus juga mencapai apa yang kita ni ingin tuju. Tapi seperti yang dikongsikan oleh Awangku tadi, perlu konsisten. Ya, konsistensi itu penting ya dalam kita ni mencapai ataupun meraih sesuatu itu. Jadi apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita Awangku Ahmad Munib Aiman bin Pangeran Haji Muhammad Hasimuddin, merupakan pemenang pingat gangsa dalam Sukan Karate Sukan Asia Tenggara ke-33. Jadi sekali lagi kita merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan juga syabas ya kepada Awangku Ahmad Munib Aiman ya kerana telah pun berjaya meraih pingat gangsa dalam sukan karate, dan terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa bersama kita, dan mudah-mudahan dengan perkongsian pengalaman cabaran ini akan dapat memberikan satu pemangkin semangat juga kepada beliau-beliau yang lain, dan moga semangat yang ada pada Awangku Aiman ini akan terus melangkah dengan jayanya ya. Alhamdulillah. Jadi sampai jumpa lagi dan semoga berjaya lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.